Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti mana yang Ustaz janjikan, hari ini kita nak bincangkan tentang kertas soalan UPKK sebenar 2019, iaitu Ulum Syariah. Hari tu kita dah bincang akidah. Hari ni kita bincang ibadat. Ibadah ni dia dekat bahagian B ni. Maknanya akidah 50 markah, ibadat pun 50 markah. Okey, kita terus pergi kepada soalan ibadah. Okey, ni soalan ibadah. Kita baca arahan dulu. Okey, ni soal bahagian B ni ibadah 50 markah. Bahagian A akidah 50 markah juga. Okey, soalan 31 hingga 40. Ada 10 soalan. Arahan dia, bulatkan jawapan yang betul. Okey, seperti mana yang Ustazah dah ingatkan, kalau dia kata bulat, jadi awak kena bulatkan. Okey, faham? Okey, kita tengok soalan 31. Manakah anggota tayamum? Okey, dia kata apa? Dia nak anggota apa? Tayamum. Okey, seperti mana yang kita tahu, tayamum ni ada dua sahaja anggota dia, iaitu apa? Muka dan tangan. Okey, kat sini ada muka, telinga, kepala, kaki. Okey, ingat telinga duduk saja, tayamum tak pakai. Kepala pun duduk saja, kaki pun duduk saja. Tayamum hanya dua saja, muka dan tangan. So jawapan dia alif. Okey, kita tengok soalan 32. Pilih perkara yang menyebabkan mandi wajib. Okey, perkara yang menyebabkan mandi wajib ni maksudnya hadas besar lah. Kalau kita nak suci daripada hadas besar tu, kita nak solat, kita kena mandi wajib. Okey, kita tengok. Alif, terkentut. Ba, menyentuh kemaluan. Jim, keluar darah haid, membuang air besar. Okey, terkentut ni kalau kita terkentut, kita hanya batal wuduk saja. Jadi kita kena ambil wuduk. Menyentuh kemaluan pun sama, kita hanya batal wuduk saja. Jadi nak suci daripada itu, kita kena ambil wuduk. Okey. Keluar darah haid. Keluar darah haid ni hadas besar. Kalau keluar darah haid, kita just ambil wuduk je, kita tak boleh solat lagi. Maknanya kita kena mandi wajib dulu, lepas tu baru kita ambil wuduk untuk melakukan ibadat solat. Okey, dan membuang air besar. Air besar ni pun kita ambil wuduk saja. Okey, jawapan dia jim. Okey, kita tengok 33. Apakah hukum bersuci sekiranya berhadas besar? Okey, dia tanya hukum bersuci kalau hadas besar. Maksudnya macam ni lah mandi wajib ni. Kita nak suci daripada hadas besar. Apa hukum dia? Bila kita dah hadas besar, kita nak solat. Okey, hukumnya kita bersuci. Apa hukum dia? Tengok, 1 sunat, jim harus, ba wajib, dal makruh. Hukum dia apa? Ya, betul, wajib. Kalau kita berhadas besar, selagi kita tak bersuci, kita tak boleh melakukan ibadat lah. Okey. Jadi kita wajib bersuci. Okey, tengok 34. Manakah syarat wajib solat Jumaat? Okey, syarat wajib solat apa? Solat Jumaat. Okey, solat Jumaat ni yang ramai-ramai pergi dekat masa hari Jumaat, solat Zuhur tu kan. Okey, tengok. 1 merdeka. Ba musafir, jim perempuan, dal kanak-kanak lelaki. Okey. Orang perempuan wajib tak pergi ada syarat ke orang perempuan kena pergi solat Jumaat? Tak. Musafir, kalau orang yang pergi dalam perjalanan pergi ke satu tempat yang lain dalam jarak yang jauh tu, wajib ke dia solat Jumaat? Tak. Kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak lelaki ni budak-budak. Dia tak wajib juga pergi solat Jumaat. Jadi jawapannya merdeka. Merdeka ni apa? Orang yang bukan hamba. Zaman kita ni tak ada dah orang yang bukan orang yang hamba tu. Zaman Rasulullah dulu ada. Okey, jadi kita semua ni maknanya orang remaja lelaki semua ni yang dah baligh semua tu, dah besar, kena solat Jumaat. Okey, 35. Solat Jumaat ditunaikan dalam waktu apa? Okey, solat Jumaat dalam waktu apa? Waktu asar ke, waktu maghrib ke, waktu isyak ke, waktu zuhur? Zuhur.
Okey, baik. Kita tengok soalan 36. Maksud azan dari segi bahasa ialah apa? 1. Seru. Ba. Ajak. Jim. Berita. Dan pemberitahuan. Okey, kita kena ingat apa beza maksud azan dan maksud iqamah. Okey, azan ni apa? Betul. Dari segi bahasa adalah pemberitahuan. Dia nak bagi tahu orang bahawa dah masuk waktu dah. Okey, 37. Berapa kali takbir dalam rukun solat jenazah? Berapa kali takbir dalam rukun solat jenazah? Okey, solat jenazah ada berapa kali takbir? Alif 2, ba 3, jim 4 dan 5. Kita kena ingat yang ini kena hafal, kena ingat. Dalam nota yang Ustazah bagi tu ada jawapan dia. Okey, jawapan dia apa? Okey, betul, jim. 38. Bilakah solat tarawih dilakukan? Okey, solat tarawih ni bila dilakukan? Bulan Rejab ke, bulan Syaban ke, bulan Syawal ke, bulan Ramadan? Bila kita buat solat tarawih? Pandai. Kita buat dalam bulan Ramadan. Okey, 39. Pilih syarat wajib puasa. Okey. Tengok yang kat bawah ni. Mana satu syarat wajib puasa? Uzur, musafir, baligh, keluar darah haid. Okey, kita tengok. Orang yang uzur ni, tak kisahlah orang uzur yang orang tua-tua tu, wajib ke dia puasa? Tak wajib. Okey, orang yang musafir ni, wajib ke dia puasa? Tak wajib. Orang yang keluar darah haid ni mana orang yang dalam period lah. Wajib ke dia puasa? Tak wajib. Jadi jawapan dia ba. Okey, 40. Kita diharamkan berpuasa pada bila waktu haram puasa ni? 10 Muharram, 27 Rejab, 17 Ramadan, 10 Zulhijjah. Okey, 10 Muharram ni sunat puasa. Pahala banyak ni kalau dapat 10 Muharram puasa ni. Okey, 17 Ramadan memang wajib puasa sebab bulan Ramadan kan. 27 Rejab. Yang ini pun pahala. Allah gantikan pahala 27 Rejab. Jawapannya dan 10 Zulhijjah ni haram puasa. Tak boleh puasa pada 10 Zulhijjah. Okey, baik. Okey, kita tengok soalan 14 hingga soalan 45. Yang ini ada 5 soalan, ada 5 markah. Okey, satu soalan, satu markah. Arahan dia, tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Okey, kita tengok soalan 41. Solat boleh dilakukan dalam kenderaan. Solat boleh dilakukan dalam kenderaan. Betul tak solat boleh dilakukan dalam kenderaan? Kita dah belajar kan? Boleh. Dia ada situasinya yang kita boleh solat dalam kenderaan. Okey. 42. Takbiratul ihram termasuk dalam rukun qauli. Okey, kita kena ingat. Takbiratul ihram ni dalam rukun apa? Ni takbiratul ihram. Allahu akbar tu kan? Dia termasuk dalam rukun apa? Betul tak dalam rukun qauli? Betul. Dalam rukun qauli. 43. Sujud kerana terlupa dinamakan sujud sejadah. Betul tak? Kalau kita terlupa, waktu solat tu kita terlupa tahiyat awal. Adakah kita sujud sejadah nama dia? Salah. Sujud sejadah ni kalau ada bacaan dalam Quran yang ada gambar gambar kubah tu kan, gambar yang boleh ada lambang dia yang kita sujud sejadah tu. Okey, 44. Solat jenazah dilakukan seperti solat fardu. Betul tak solat jenazah ni macam solat fardu? Salah. Sebab apa? Sebab solat fardu ada rukuk dan sujud. Solat jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud. Diri saja. Okey, 45. Solat isyak boleh dikasarkan. Solat isyak boleh dikasarkan. Betul tak? Okey, kita ingat yang qasar ni solat yang 4 rakaat. Maksudnya apa? Solat isyak, solat zuhur, solat asar. 4 rakaat. Yang 4 rakaat ni boleh qasar. Jadi solat isyak ni berapa rakaat?
4 rakaat. Jadi dia boleh qasar tak? Boleh. Jawapannya betul. Okey, kita tengok soalan 46 hingga soalan 50. Ada 5 markah. Ada 5 soalan, 5 markah. Satu soalan, 1 markah. Arahan dia, isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi. Okey, tengok. Jawapan yang diberi apa? Sya'ban, Al-Quran, Ramadan, Ab'ad, baring, mengiring, niat. Okey, tengok soal 46. Orang yang berhadas besar diharamkan membaca. Orang yang hadas besar haram baca apa? Haram baca Sya'ban ke Al-Quran, Ramadan, Ab'ad. Mana satu haram? Okey. Al-Quran. Orang berhadas besar diharamkan membaca Al-Quran. Okey, 47. Apa adalah cara solat orang uzur? Solat orang uzur, orang tua yang sakit, yang tak boleh bangun. Apa cara dia? Baring mengiring. Yang ni dia dah tak boleh duduk kan? Okey, ni salah satu cara solat orang uzur. Okey, 48. Apa adalah rukun qalbi dalam solat? Rukun qalbi. Okey, kita kena tengok sini. Saya letak nota ni. Rukun solat ada 13. Qalbi ada 2. Qauli ada 5. Fi'li ada 6. Okey, kita tengok. Qalbi ni dia daripada hati. Maksudnya kita tak payah cakap kuat-kuat pun. Dia daripada hati tu dah masuk rukun. Okey, qauli ni kita kena lafazkan. Kita kena lafazkan, ada mulut kita kena bergerak-gerak untuk baca. Okey. Lepas tu lagi satu, rukun fi'li. Rukun fi'li ni adalah perbuatan. Okey, tengok sini. Saya bagi ni. Tengok rukun solat ni. Niat adalah kita guna hati. Niat guna hati. Jadi dia rukun apa? Qalbi. Berdiri tegak. Perbuatan. Takbir. Kata-kata. Qauli. Maknanya Allahu Akbar kita kena sebut kan. Baca Fatihah kita kena sebut. Bila kita kena sebut, mulut kita kena bergerak. Dia adalah rukun qauli. Kalau dia pergerakan saja, dia adalah rukun fi'li. Kalau dia daripada hati, daripada niat. Niat kita dalam hati kan. Itu adalah qalbi. Okay, jadi kat sini soalan dia apa? Apa rukun qalbi kat atas ni? Sya'ban, Ramadan, Ab'ad, niat. Betul, niat adalah rukun qalbi. Okay, 49. Awal Ramadan ditentukan dengan melihat anak bulan pada akhir bulan apa? Okay, sebelum bulan Ramadan, bulan apa? Bulan Ramadan ke bulan Sya'ban? Sebelum bulan Ramadan. Bulan Sya'ban. Jadi, jawapan kat sini bulan Sya'ban. Okay, 50. Sujud sahwi dilakukan kerana tertinggal salah satu sunat. Salah satu sunat apa? Takkan sunat Ramadan. Sunat Ab'ad. Okay. Okay, tengok soalan 51 hingga 55. Ada 5 markah. Padankan pernyataan alif dengan pernyataan ba. Ni alif, ni ba. Okay, kita tengok. Pernyataan ba ni azan dan iqamat. Okay, ni perbezaan antara azan dan iqamat lah ni. Okay, kita tengok 51. Disebut 2 kali. Azan ke iqamat yang disebut 2 kali? Azan disebut 2 kali. Jadi azan kita padankan kepada azan. Okay, nombor 51 azan. Dilafazkan dengan cepat. Azan ke iqamat yang dilafazkan dengan cepat ni? Iqamat. Iqamat ni kita pergi. Iqamat ni kena baca cepat-cepat. Azan kita kena baca pelan-pelan kan? Kena suara yang kuat supaya orang dengar. Iqamat ni kita dekat dalam tempat solat kita tu. Biar makmum dengar. Okey, disebutkan sekali sahaja. Azan ke iqamat yang dilafazkan setiap lafaz tu sekali? Okey, iqamat.
54. Dilafazkan dengan suara nyaring. Suara yang kuat, nak panggil orang. Nak bagi tahu orang dah masuk waktu. Okey, azan. 55. Memberitahu masuk waktu solat. Ya, betul. Azan. Azan ni bagi tahu masuk waktu solat. Okey, soalan 56 hingga 60, 5 markah. Arahan dia, gariskan jawapan yang betul. Okey. Ada 5 soalan, 5 markah. Ini jawapan dia dah sediakan, kita kena garis, pilih. Okey, nombor 56. Iqamah hendaklah dilafazkan dengan suara yang nyaring ataupun perlahan. Okey, iqamat. Iqamat ni kita kena lafazkan perlahan ke ataupun nyaring. Nyaring ni macam kita kena pakai mic tu kan. Kalau nyaring ni adalah lafaz bagi azan. Kalau iqamat kita kena lafaz dengan perlahan. Perlahan ni biar orang yang dekat sebelah-sebelah kita saja yang dengar. Tak perlu sampai luar surau dengar. Okey. Faham? 57. Solat qasar bermaksud, qasar ni apa? Menghimpunkan ke atau memendekkan? Menghimpunkan. Memendekkan ni jamak. Gabungkan. Memendekkan pula. Menghimpunkan ni jamak. Memendekkan qasar. Maaf, saya tersasul. 58. Perkara yang membatalkan puasa. Gila atau tidur? Mana satu yang batal puasa? Okey, gila. Ni kalau tiba-tiba orang tu tengah puasa, tiba-tiba dia gila, batal puasa dia. Okey, kalau tidur tak batal. Kalau tidur batal, jadi bulan puasa kita tak bolehlah tidur. Okey, 59. Salah satu syarat tayamum. Okey, syarat tayamum ni apa? Air mutlak ataupun debu tanah. Tayamum kita guna apa? Guna debu. Jadi jawapannya debu tanah. Okey, 60. Solat duha dilakukan pada waktu pagi atau malam. Duha bila ni duha? Duha ni lepas waktu subuh tu. Lepas tu setengah jam lepas subuh tu. Okey, pagi. Okay, baik. Kita tengok soalan. Okey, subjektif ni. Okey, soalan 61 hingga 65. Kat sini 20 markah. Okey, tengok yang ni subjektif Yang ni jawapan awak kena tulis. Tak ada pilihan jawapan diberikan. Okey, 61. Tulis nama solat berdasarkan lafaz niat di bawah. Okey, yang ni dalam tajuk solat-solat sunat Okey, yang ni senang je. Awak kena ingat dia punya keyword je, awak boleh jawab insyaAllah. Okey, nombor 1. Usalli sunatan Aidul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Okey, apa keyword dia kat sini? Aidul Fitri. Okey, Aidul Fitri ni solat apa? Solat sunat hari raya Aidul Fitri, hari raya puasa. Okey. Tengok bah. Usalli sunata tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Okey, ni apa kat sini? Tahiyatul masjid. Jadi, solat sunat apa? Solat sunat tahiyatul masjid. Okey, tengok tak? Usalli sunata witri raka'ataini lillahi ta'ala. Kat sini ada tulis sunat apa? Sunat witir. Jadi, solat sunat witir. Okey. Tengok. Tulis 2 rukun fi'li dalam solat fardu. Okey, rukun fi'li. Rukun fi'li ni tadi kita dah tengok kan. Dalam rukun solat ada 3 rukun. Qalbi, fi'li dengan apa tadi? Qauli. Qalbi, fi'li dengan qauli. Kalau dia kata fi'li. Fi'li ni apa? Perbuatan. Jadi dalam rukun tu mana yang kita gunakan perbuatan? Rukuk, sujud, berdiri tegak. Apa lagi? I'tidal, duduk antara 2 sujud.
Itu semua perbuatan. Okey, boleh tulis kat sini. Pilih 2. 62. Nyatakan jenis solat jamak berdasarkan pernyataan di bawah. Okey, kita tahu solat jamak ada berapa? Ada 2. Solat jamak takdim dengan solat jamak takhir. Okey. Apa beza jamak takdim dengan jamak takhir ni? Jamak takdim ni awal. Maksudnya kalau zuhur dengan asar, kita solat pada waktu zuhur. Solat asar dengan zuhur ni gabungkan dalam waktu yang pertama, iaitu waktu zuhur. Kalau takhir ni solat yang kemudian, solat yang akhir. Maksudnya zuhur dengan asar kita gabungkan, kita solat pada waktu solat yang hujung. Solat apa? Solat asar. Okey, tengok, melakukan solat isyak dalam waktu maghrib. Dia solat isyak. Ni solat isyak solat apa? Solat yang terakhir dalam waktu maghrib. Solat terakhir dimasukkan dalam waktu awal. Jadi takdim ke takhir? Takdim, sebab dia solat maghrib, solat yang awal. Okey, tengok nombor 2 ni. Melakukan solat zuhur dalam waktu asar. Zuhur ni solat awal ke solat akhir? Zuhur ni solat awal. Asar ni solat akhir. Dia solat awal dalam solat akhir. Jadi takdim ke takhir? Ya, betul, takhir. Jadi solat ni solat jamak takhir. Ni solat jamak takdim. Okey. 63. Tuliskan 2 syarat sah azan. Okey, syarat sah azan ni ada 6 syarat dia kan. Okey. Okey, kalau awak nak ingat syarat sah ni mesti Islam, baligh. Jadinya kita tulis Islam. Satu lagi, orang yang azan ni lelaki ke perempuan? Lelaki. Jadi Islam dan tulis sini lelaki. Okey. Tengok 64 pula. Tuliskan hukum bagi pernyataan di bawah. Tuliskan hukum bagi pernyataan di bawah. Okey, kita tengok. Nombor 1. Solat yang dilakukan ke atas jenazah orang Islam. Okey, hukum dia apa? Wajib ke, sunat ke, fardu kifayah ke, sunat muakkad ke, harus ke? Solat yang dilakukan ke atas jenazah orang Islam. Apa hukum dia? Fardu kifayah. Okey, nombor 2. Melaungkan azan ketika masuk waktu solat fardu. Apa hukum laungkan azan semasa masuk solat fardu? Wajib ke, sunat ke, harus ke? Okey, sunat muakkad. Hukum dia. Okey, nombor 3. Menjamakkan solat bagi musafir. Orang musafir ni apa? Orang yang dalam perjalanan kan. Okey. Dia menjamakkan solat. Apa hukum dia? Wajib ke jamakkan solat jamakkan solat mata musafir ni? Tak wajib. Jadi dia punya hukum dia sunat. Okey. Tengok 65. Jawab semua soalan berdasarkan situasi di bawah dengan jawapan yang betul. Okey. Nombor 1. Hamzah telah pingsan sepanjang hari semasa sedang berpuasa Ramadan. Masa bulan Ramadan ni dan puasa Ramadan ni, dia kata dia pingsan sepanjang hari. Maksudnya daripada pagi sampailah ke malam. Sepanjang hari dia pingsan. Okey, nyatakan hukum berpuasa Ramadan dia yang dilakukan oleh Hamzah serta alasan kenapa. Apa hukum dia? Kenapa? Okey, kalau kita pengsan sepanjang hari, dia dapat puasa ke? Tak dapat. Jadi batal puasa. Kenapa batal puasa? Sebab dia apa? Sebab dia tak dapat niat pun dekat dalam ni. Sebabnya tiada niat pada hari yang dipuasa tu. Okey. Jadi batal lah, tak sah lah puasa dia. Okey, kita tengok ba pula. Hasan melihat burung yang sedang terbang sehingga berpaling dadanya dari arah kiblat semasa
bersolat. Dia tengah solat, tiba dia tengok burung. Lepas tu arah kiblat dia pun dah bergerak. Okey. Nyatakan hukum solat dan alasannya. Apa hukum asalnya solat? Dia solat, tiba-tiba dia nampak burung. Lepas tu dia tengok burung. Sampai tiba-tiba burung tu pergi ke belakang, dia pun ikut tengok. Jadi kiblat dia tu beralih. Okey, apa hukum dia? Batal solat dia. Kenapa batal? Sebab berpaling dari arah kiblat membatalkan solat. Okey, faham? Sampai situ saja kita punya perbincangan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.